Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Untuk hari ini kita akan sama-sama melihat buku aktiviti sains tahun 1, unit 9, Bumi, aktiviti 4, kandungan tanah, muka surat 60 hingga 61. Baiklah, kita teruskan ke muka surat tersebut. Baiklah, inilah dia aktiviti 4. Kandungan tanah. Di sini kita akan melakukan satu eksperimen untuk melihat kandungan jenis-jenis tanah. Okey. Dan di sini adalah tugasan untuk kita mengisi tempat kosong dan namakan jenis tanah di dalam balang. Baiklah, untuk rujukan kita boleh melihat buku teks halaman 86 hingga 87. Dan di halaman tersebut juga adalah merupakan satu eksperimen untuk melihat kandungan tanah bagi setiap jenis tanah. Baiklah, kita fokus kepada aktiviti 4 ini. Kita fokus kepada eksperimen yang hendak dijalankan ini. Kita lihat alat dan bahan, tanah liat, tanah kebun, pasir. Kemudian balang besar dengan penutup. Okey. Kita lihat langkah-langkah pula. 1. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan. Masukkan tanah ke dalam balang. Kita masukkan tanah liat, tanah kebun dan pasir ke dalam balang. Kemudian kita tuangkan air ke dalam setiap balang. Keempat, ketatkan penutup dan goncangkan ketiga-tiga balang. Kelima, letakkan balang di atas meja untuk 30 minit. Dan yang terakhir, 6, perhatikan kandungan ketiga-tiga tanah dalam balang dan jawab soalan ini. Okey. Setelah digoncangkan, kita akan melihat pelbagai objek di dalam tanah tersebut. Kita dapat lihat apakah kandungan yang terdapat di dalam setiap jenis tanah. Kerana setiap objek ataupun bahan dalam tanah itu yang berbeza-beza ketumpatan akan mewujudkan pelbagai lapisan. Objek yang berketumpatan tinggi akan berada di bawah balang, manakala objek yang berketumpatan rendah akan berada di atas air. Baiklah, kita lihat soalan. Isi tempat kosong dan namakan jenis tanah di dalam balang. Okey, ini adalah hasilnya setelah setiap jenis tanah itu digoncangkan. Maka akan terhasillah beberapa lapisan yang berbeza ketumpatan. Okey, jika dilihat di sini, balang yang pertama ada satu bahan sahaja. Balang yang kedua terdapat banyak bahan ataupun objek dalam jenis tanah yang kedua. Dan yang ketiga terdapat dua bahan ataupun kandungan dalam tanah yang ketiga. Dan setelah kita belajar apa yang telah kita pelajari sebelum ini, tanah yang paling kaya ataupun terdapat banyak kandungan adalah tanah kebun. Okey, tanah kebun. Jadi jika lihat di sini, balang yang kedua ini mempunyai banyak bahan ataupun kandungan. Jadi sudah pastinya balang yang kedua ini adalah tanah kebun. Dan tanah liat hanya terdiri daripada butir-butir tanah yang sangat halus. Hanya ada satu kandungan saja dalam tanah liat. Jadi itu bersesuaian dengan balang yang pertama ini. Jadi ini adalah tanah liat. Dan yang ini adalah pasir. Kerana dia punya dua kandungan saja.
butir-butir pasir dan batu kecil. Okey. Jadi kita dah tahu dah setiap jenis tanah untuk setiap balang. Iaitu yang pertama ialah tanah liat, yang kedua tanah kebun dan yang ketiga pasir. Okey, murid-murid boleh masukkan atau isi tempat kosong tersebut. Kemudian kita lihat kandungan untuk setiap tanah. Okay, kalau tanah liat, dia hanya mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Okey, tuliskan jawapan di sini. Butir-butir tanah yang sangat halus. Dan tanah kebun adalah tanah yang mempunyai pelbagai kandungan kerana tanah kebun adalah tanah yang paling sesuai untuk pelbagai tanaman. Okey, di sini telah dinyatakan dua kandungan tersebut, iaitu haiwan reput dan batu-batu kecil. Okey, dapat kita tinggalkan ini dulu, kita selesaikan pasir. Kerana pasir kandungannya adalah sedikit saja, iaitu butir-butir pasir dan batu kecil. Okey ya, jawapannya batu kecil. Okey, kita kembali kepada tanah kebun. Kita ada haiwan reput, ya. Kemudian di atas sekali haiwan reput ada tumbuhan reput, ya. Dia akan timbul, ya, daun-daun kering. Tumbuhan reput di sini, ya, ataupun ranting-ranting kayu dia akan timbul. Dan di sini ialah butir pasir. Okey, butir pasir, ya. Dalam tanah kebun ada batu-batu kecil, butir pasir, ya, haiwan reput dan tumbuhan reput. Berdasarkan maklumat yang cikgu berikan ini, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan aktiviti 4. Okey, kamu selesaikan dahulu aktiviti 4 dan selepas ini cikgu akan tunjukkan jawapan yang cikgu telah siapkan. Okey, inilah dia cadangan jawapan hasil dari perbincangan kita tadi. Jadi kita lihat secara ringkas. Yang pertama kita lihat apakah jenis tanah bagi setiap balang. Okey, yang pertama tanah liat, yang kedua tanah kebun dan yang ketiga pasir. Kemudian kita tengok pula kandungan setiap tanah tersebut. Jadi tanah liat itu mengandungi air dan butir-butir tanah yang sangat halus. Kemudian diikuti tanah kebun mengandungi tumbuhan reput, haiwan reput, butir pasir dan batu-batu kecil. Dan untuk pasir mengandungi air, butir-butir pasir dan batu kecil. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Cikgu Iskandar. Hingga kita bertemu lagi dalam aktiviti-aktiviti yang akan datang. Sekian, terima kasih.